Ya. Baik. Pada hari ini, terima kasih pada Begilir baru nak mula cerita ya. Ni suara saya jelas tak? Sebelum saya cakap sebelum mula terima kasih pada Bukit Topi macam cowboy saya. Boleh buang songkok saya dah. Boleh buang piah saya tu. Nampak macam kepala botak lah. Nampak macam kepala botak lah kan. Tak apalah cerita dia. Alhamdulillah. Dengar oh gelap. Okey, clear. Alhamdulillah clear Sama di muka jelas, di muka buku jelas, di TikTok pun jelas Alhamdulillah hari ni saya buka dua channel tenang Baik. Hari ni kita berkawan. Kawan-kawan kita hari ni, kita pernah tak memilih kawan? Pernah tak kita memilih kawan? Hari ni kita kawan semua. Saya seolah yang vaksin. Cerita pasal vaksin tak pilih dulu lanjut yang saya cerita yang saya dulu Baik. Hari ni kita ramai kita berkawan. Pernah tak kita memilih kawan? Yang mana yang kawan yang betul-betul boleh buat kawan? Yang mana kawan yang tidak boleh buat kawan? Jadi hari ni kita berkawan, semua kita berkawan. Tak kira lah orang tu makan kawan ke, tak makan kawan ke, kita berkawan macam biasa. Tapi kita tak pernah belajar tentang orang tua-tua dulu. Kalau nak berkawan, dia pilih kawan. Ada yang kawan yang boleh berkawan di tepi kedai kopi. Ada kawan yang boleh kawan sampai ke pagar rumah ya. Ada kawan yang kita berkawan sampai ke pintu rumah saja. Ada kawan kita berkawan sampai ke dalam rumah. Itu kaedah orang tua-tua dulu cara nak berkawan. Sebab apa? Hari ni kita berkawan semua, kita borong semua. Orang tu boleh masuk dalam rumah ke, orang tu tak boleh masuk rumah, kita kawan semua ya. Sama rata ya. Padahal yang mudarat kita. Yang mudarat kita. Sebab tu tajuk pada malam ni, bagaimana kita nak memilih kawan. Mengikut kaedah pandangan orang tua-tua dahulu. Walaupun dia tidak termaktub tertulis di dalam hadis. Tetapi orang tua-tua dulu dia berkawan mengikut, belajar mengikut pengalaman, tanda-tanda yang mana yang dia pelajari oleh seseorang. Akhirnya dia jadikan petua-petua itu sebagai ilmu panduan untuk dia berkawan. Sebab tu saya kata pentingnya Al-Fatihah untuk ayah saya. Wan pemikat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada ayah Wan yang telah pulang ke rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira kita hadiah kepada Wan ayah pada Wan pulang ke rahmat Allah. Baik. Sambung semula Jelas jelas. Apa yang saya cakap ni suara jelas tak jelas? Sebab saya tak nak lah bila saya cakap rugilah sebab tajuk saya tak berulang. Jelas tajuk saya tak berulang lah. Esok saya akan cerita tajuk lain pula. Lusa saya akan cerita tajuk lain pula. Jadi sayang lah. Terima kasih pada Bagilir. Ustaz cakap lorak Kedah. Memang saya orang Kedah. Orang Kedah. Faham orang Kedah cakap. Sebab baik. Jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Berdengarlah baik-baik Kurang-kurangnya kita hari ini dengar sepatah dua apa yang saya sampaikan di mana kalam mulut saya hari ini penyambung lidah-lidah daripada orang tua dahulu untuk kita semua dengar. Nak pakai tak pakai terpulang sebab dia bukan hadis, dia bukan dalil, dia hanya pertunjuk. Terima kasih pada bagi yang topi tu nampak misal saya lagu tu macam cowboy. Terima kasih bagi love. Jadi sekurang-kurangnya petua-petua yang saya sampaikan tadi tu kita boleh bagikan sebagai panduan. Sebab kita kadang-kadang kita ada kakak di rumah, ada kakak perempuan. Kadang-kadang kita ada isteri kita di rumah. Kalau kita salah pilih kawan, bini kita pun dia mengorat. Tuan-tuan percaya saya kata ni? Muhammad Syafiq tanya macam mana penuh pijat. InsyaAllah Syafiq hari ni saya bukan cerita pasal petua untuk cerita petua sakit-sakit. Tapi petua sakit-sakit hujung-hujung. Hari ni saya nak cerita tentang kaedah orang tua dulu, petua orang tua dulu, bagaimana cara memilih kawan mengikut pengalaman dan pemahaman orang tua dahulu. Tanda-tanda bagaimana kita nak berkawan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakai-pakailah. Kalau tuan-tuan tak pakai pun tak apa.
Saya tak rugi apa pun. Tapi saya sampaikan, sekurang-kurangnya tuan-tuan faham. Terima kasih bagi topi dengan misal tu. Saya tengok macam ni. Macam filem Tamil punya misal tu. Ganas sangat tu. Sebab hari ni, kita tengok, tak ada orang bercakap. Tak ada orang bercerita dah benda tu. Kan? Tak ada orang cakap, tak ada orang cerita dah benda tu. Jadi saya sampaikan. Ya, okey, baik. Okey. Saya tanya tuan-tuan, sebelum saya cakap di sini, saya sampaikan tuan-tuan ini. Saya nak banyak tengok sama ada di muka buku ataupun di TikTok, apakah tanda-tanda yang tuan-tuan tahu. Saya nak tengok pemahaman, sejauh mana pemahaman tuan-tuan dan perempuan di dalam muka buku dan di TikTok. Ha? Terima kasih pada Ibu Bunga Bergila. Michelle Cowboy. Betul Michelle Cowboy. Ya. Okey lah. Penting tuan-tuan. Ingat tuan-tuan. Kita biasa dengar tak hari ni? Kita tengok dalam TV, kita tengok dalam surat khabar, kita tengok di muka buku, kita tengok di TikTok. Bagaimana isteri curang. Terima kasih yang bagi dia bagi hari jadi baru. Kan? Yang isteri curang, kawan ambil isteri buat lari lah apa dan sebagainya. Sebab tu saya bercerita pada malam ni, sekurang-kurangnya dia menjadi satu gap di mana kita ni kata kita berhati-hati orang macam ni. Bila kita jumpa tanda macam ni, kita berhati-hati. Jangan bawa masuk rumah. Jangan perkenalkan pada adik-adik kita. Sebab benda ni yang menanggung kita. Baik. Kita tengok. Sebelum kita sambung bab kawan, saya nak tanya tuan-tuan. Sebelum saya sambung bab kawan, saya nak tanya tuan. Ini satu petua, di mana petua ni yang ada pada diri orang, tuan-tuan perhatikan dulu. Kalau betul apa yang saya cakap ni, tuan-tuan pakai petua yang saya cerita tentang kawan. Kalau tak betul apa yang saya cakap ni, tuan-tuan cerita pasal apa tuan pakai kawan. Boleh? Apa tanya, apakah petua yang saya nak cerita ni? Baik. Tuan-tuan, biasa dengar tak tanda-tanda tai lalat di tubuh badan? Ini bukan cerita buat kawan. Tuan-tuan perhatikan apa yang saya kata. Kalau ada yang ramai-ramai di sini, yang pernah dengar benda macam ni, pernah tengok macam ni, setuju tak setuju, tuan-tuan tak cakap di sini. Terima kasih pada bagi love. Terima kasih. Okey. Tuan-tuan, biasa tak dengar dan lihat ataupun tahu tanda-tanda tai lalat di tubuh badan? Okey. Yang apa yang saya kata ni sebab saya nak kait dengan tanda-tanda apa yang saya akan cerita tentang kawan. Ada kata tai lalat di mulut ni pandai bercakap. Okey, saya tak mau cakap yang tu. Baik. Tengok, orang tua kata, dengar baik-baik nah. Dia kata tai lalat di bahu. Cuba tengok nah. Ini saya tak suruh tuan-tuan pakai, tapi tuan-tuan nilai tengok betul tak betul. Tanda-tanda orang tua dahulu, ilmu orang tua dulu. Dia kata kalau tanda tai lalat di bahu menandakan orang tu akan menanggung hutang yang banyak. Okey. Tuan-tuan tengok. Ada siapa yang tai lalat di bahu? Tengoklah. Orang tua kata kalau tai lalat di bahu menanggung hutang yang banyak. Okey, saya tanya tuan-tuan, ada tak siapa-siapa tai lalat di bahu? Tapi tak ada hutang. Tak kira kanan ke kiri ke, dia akan menambah hutang. Baik. Yang kedua, tai lalat. Yang kedua, tai lalat antara di belakang ada satu tai lalat, kemudian dia di depan ada satu tai lalat macam ni. Di belakang dia ada satu tai lalat, di depan dia ada satu tai lalat. Ada seri mata. Ini betul lah. Betul-betul yang saya cerita tanda-tanda yang ada tubuh badan. Begitulah tanda-tanda yang nak cerita tentang kawan. Kan? Di belakang dia satu lalat, di depan dia satu. Tapi tai lalat tu sama. Maksudnya bukannya di belakang tu, di atas, di bawah tu ke bawah, tak. Maksudnya di belakang tu sama macam tu, di depan pun sama macam tu. Masuk parah yang sama. Depan dan belakang parah yang sama. Di belakang ada, di depan ada parah yang sama. Maksudnya bukan di belakang tu atas, di depan tu bawah. Maksudnya di belakang tu macam tu, di depan pun macam tu. Baik. Orang tua kata, apakah tanda-tandanya orang macam ni? Maksud dia orang tua dulu, kalau tai lalat tu arti kata tembus, arti kata orang tu akan mati dibunuh. Dengar tuan-tuan. Tai lalat macam tu, orang tua kata maksudnya dia akan mati dibunuh. Tak kisahlah sama ada kena tikam ke, jatuh motor ke,
Jatuh pokok ke, kena langgar ke, maksudnya mati dibunuh. Ini saya cerita ni petua orang tua-tua dahulu. Yang mana hari ni anak muda tak pernah dengar apa-apa yang saya cakap. Jadi, bila kita ada tanda tu, kita berhati-hati. Maksudnya, kita tak boleh lah kalau orang naik motor laju-laju, kita hati-hati. Sebab kita ada tanda-tanda macam tu. Peringatan. Maksudnya ingat, faham tuan-tuan? Faham tak saya kata ni? Kalau orang, saya kata ini bukan hadis, ini bukan dalil. Tak pakai pun tak apa. Hanya petua yang orang cerita dahulu-dahulu kala. Nizam kata, Nazria, saya banyak tak lalat di muka. Mesti lalat hanya berak kat muka ni. Tak jaga muka je kan. Kali ni Nizam kena rajin masuk muka. Melawak Nizam ni. Ni buka buku. Okey, saya mau balik tambah serius ni. Again, maksud saya, orang yang ada tik lalat, di belakang dia ada satu tik lalat, di depan dia ada satu tik lalat, tapi tik lalat tembus maksudnya satu tempat paras yang sama, ketinggian, semua sama, maksudnya macam tu. Dia bukan atas bawah tak, dia sama. Tembus maksudnya tembus. Erti kata, orang tadi tu dia akan mati dibunuh. Ya? Sama ada mati bunuh, kena tikam ke, kena bunuh ke, jatuh motor ke, aksiden kereta ke, jatuh pokok ke, itu tanda-tanda dia. Dia mati berdarah. Maksudnya senang-senang, mati berdarah. Boleh Okey. Pernah tuan tengok, saya tanya macam tu. Talat tik kaki. Tik lalat. Ada tanya apa? Ada tanya tik lalat tapak kaki. Orang tik lalat tapak kaki erti kata, dia akan merantau jauh, dia akan kahwin orang jauh. Tanah orang tua dulu. Tak apalah, kita cerita apa saya ceritakan dulu. Cerita tik lalat, habis semua cerita tik lalat. Tak telinga, tak kaki, tak perut, habis. Di belakang, di kiri, semua ada. Tak apa, saya cerita saya dulu. Kalau cerita tentang tik lalat, satu tubuh badannya pagi esok, tak habis. Tak sampai ke tajuk bab kawan-kawan. Padahal saya nak cerita tentang bagaimana kita nak boleh kawan. Tapi saya cerita tentang tik lalat ni nak tunjuk. Inilah ilmu orang tua-tua dulu. Sifir yang dia baca, pengalaman tadi tu. Dia tengok benda tu berlaku. Kerap berlaku. Maka dia pun tulis kitab. Dia tengok apa tu kerap berlaku. Asal ada tanda macam ni. Mesti berlaku. Asal ada tanda macam ni, mesti berlaku. Jadi dia pun tulislah kitab. Kan? Tu je. Terang lah. Baru terang sikit. Boleh tutup lampu ni. Terang dah. Baru terang sikit no. Tu dia. Nampak muka saya. Wow, saya boleh pakai kepiah balik. Tadi kepiah tak boleh pakai. Nampak kepala macam botak. Pakai kepiah balik. Tu dia. Tuan-tuan. Ilmu-ilmu mengajak macam ni. Cerita betul-betul ni. Orang tak tua-tua. Ada orang tua-tua lah. Orang muda-muda tak cerita. Saya ni bila duduk dengan... terima kasih pada Dr. Topi. Duduk dengan orang tua. Ada sikit pengalaman yang dia cerita. Saya cerita tuan-tuan. Baik. Habis. Faham lah? Faham kan? Yang kedua. Tik lalat juga. Masih dengan tik lalat lagi lah. Sebelum saya campan lah. Baik. Tuan-tuan. Siapa yang ada tahi lalat di atas paha? Atas paha. Tuan-tuan. Siapa yang ada tik lalat di paha? Jangan kita ubah tajuk lain. Hak tak kening ke apa tak tepi dulu. Saya tanya dulu. Sebab saya nak sampaikan. Di bibir apa semua pun tak cerita lagi. Saya tanya hak kita faham dulu. Siapa yang ada tik lalat di atas paha? Saya. Okey, Hailan kata ada. Tak kisahlah paha bawah ke paha atas. Tapi yang seeloknya atas paha. Ada. Saya ada. Kan? Pakai juga. Betul. Saya suka pakai kepiah. Ada. Alhamdulillah ada. Ke kanan. Tak kisah. Paha kanan ke, paha kiri ke, tapi saya nak ada tik lalat atas paha. Ada. Alhamdulillah ramai ada. Baik. Orang tanya saya. Ada. Saya atas paha dulu lah. Paha ada. Okey, saya tanya. Ada. Tak kira TikTok kata ada, muka buku kata ada. Bagus. Ada. TikTok semua kata ada. Muka buku pun kata ada. Bagus. Baik. Dengar tuan-tuan. Siapa yang ada tahi lalat sama ada di paha kanan ataupun di paha kiri mengikut kaedah pengajian pemahaman orang tua dahulu. Di mana siapa yang ada tahi lalat di paha, sama ada mak dia meninggal dunia ke, ayah dia meninggal dunia ke, dia akan mandikan mayat ibu atau mak tadi tu. Dia akan riba ayah mak dia akan mandikan mayat tadi tu. Tak kira mandi sama di paha ke, mandi ada atas di bekas tempat pemandian jenazah ke. Jadi orang yang ada tahi lalat di paha bermaksud anak tadi tu, dia akan mandikan ibu dan ayah dia tadi.
Lag pula dah. TikTok lag. Faham? Terima kasih pada bagi topi. Ada misai ke? Oh, dahsyat. Kalah misai saya. Misai saya tak tepai macam tu. Alhamdulillah. Nah. Boleh jelas tak? Dengar tak saya kata tadi? Tadi lag di TikTok lag. Lag pula dah TikTok. Clear? Saya tengok. Minta tunggu saat buka buku. Saya tengok TikTok lag pula. Saya tengok clear sikit. Jadi kan cerita tanda-tanda ni. Bila tanda-tanda ni kena dengan tentuan. Baru saya nak cerita dengan tanda-tanda cara berkawan. Nak tunjukkan orang tua dulu dia buat satu-satu benda, bukan sekali tengok dia terus tidak. Dia perhatikan bila benda tu berlaku dan berlaku dan bergerak kali berlaku, dia pun tulis di kitab tanda-tanda. Kalau ada tanda macam ni akan berlaku macam ni. Kalau ada tanda macam ni akan berlaku macam ni. Kalau ada tanda berlaku macam ni macam ni. Barulah di kitab pemahaman orang tua dulu. Sebab tu saya ambil dia nak tiladat di paha. Kalau ada tiladat di paha, tak kira sama ada di kanan ataupun di kiri, orang tadi tu bila mak dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia, insya-Allah dia akan mandikan jenazah mak ayah dia. Sebab apa? Tanda tu ada. Maksudnya dia pergi mana pun dia tetap, maksudnya dia tetap akan bertemu ibu dan ayah dia. Tilalat tadi tu. Terima kasih pada bagi love tu. Jelas tak? Jadi itu tanda-tanda. Orang kata boleh pakai ke tanda ni? Tuan-tuan nak pakai pun tak apa. Terima kasih pada bagi love tu. Tuan-tuan tak mau pakai pun tak apa. Terima kasih pada bagi love. Sebab dia bukan hadis, dia bukan dalil. Terima kasih lah TikTok aja bagi love tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ada tanya saya di muka buku, dia tanya saya. Dia kata, saya ustaz, dia kata, tilalat penuh di muka dia tak? Susah dia jarang. Dia tu jenis apa? Minta maaf ni lah. Dia apa ni? Tak mau jaga muka sampai lalat biar penuh kat muka dia. Boleh lah? Baik. Habis. Saya bagi cerita masih tilalat lagi. Masih cerita tilalat lagi nah. Sebelum saya cerita bab kawan. Saya nak bagi orang betul-betul faham. Saya nak bagi orang betul-betul faham. Saya akan cari banyak orang tanah saya tilalat penuh tu. Kat Alkum, kat bawah kanan, bawah kiri kan. Saya nak cari yang mana orang selalu kena. Jadi barulah bersangkut dengan cerita saya ni. Tidak, kalau tak benda, terima kasih. Wah, cantik saya pakai topi tu. No? Saya suka pakai topi cowboy macam yang tuan bagi macam tadi lah. Siap dengan misal macam tu. Hei, kemah. Tu dah. Ruzami kata dah dengan jazah. Ini saya kata siap. Tanda-tanda. Baik. Jadi, satu lagi lah. Sebelum ni, lepas ni saya tak cerita tilalat. Kalau nak cerita tajuk tilalat, saya kena khas cari untuk terima kasih pada bagi topi tu. Baru nak cakap sikit dulu bagi topi. Saya kena ucap terima kasih ya. Kan? Tuan-tuan tahu, tuan-tuan bagi saya topi gift kat saya tu. Saya tak nak claim pun. Saya tak kerti claim. Tapi saya simpan lah dia. Tarik lalat atas bau. Tarik lalat atas bau saya cerita tadi. Orang yang tarik lalat atas bau, saya cerita tadi, dia tu menanggung hutang. Orang yang ada tarik lalat atas bau, tak kira sana kanan ke kiri, dia menanggung hutang. Hutang tak kira hutang dia buat ke, hutang kawan buat ke, dia tanggung hutang. Hutang keluarga dia tanggung. Itu yang saya cerita tadi nah. Jadi tanda-tanda tadi tu, tapi tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, bukan tarik lalat semua tanda. Ada yang tarik lalat menyebabkan kanser. Tuan-tuan jangan salah sangka pula. Ada tarik lalat, jadi kat muka ke, kat mana ke, dia menyebabkan kanser, menyebabkan barah. Tarik lalat mana? Tuan-tuan ingat, bukan tarik lalat manis. Baik dah, cukup dah tarik lalat tadi. Kalau kat dada kiri, saya macam ni, tuan-tuan. Kalau dada, saya cerita sekejap. Kalau sekat tarik lalat, di belakang kita, satu tarik lalat, di dada tak ada. Di belakang kita tu ada tarik lalat, di depan tak ada, tak apa, selamat. Tapi kalau di belakang tu ada tarik lalat, di depan tu ada tarik lalat, arti kita paras sama tinggi. Maksud macam kena tikam, tembus ke sana. Arti kata, orang tadi, orang yang ada tanda tu, dia akan mati berdarah. Dengar saya kata nah. Jadi kita berhati-hati, yang saya cerita ni, orang yang ada tarik lalat, depan dan belakang tembus, arti kata, orang tu akan mati berdarah. Sama ada dia mati kemalangan ke, dia mati kena tikam ke, dia jatuh bangunan ke, dia jatuh batu pokok ke, dia mati kena langgak ke. Itu tanda-tanda. Sebab tu, orang yang ada tanda-tanda tu berhati-hati. Orang tua-tua lu kata. Baik, cerita berhenti tu. Kita berita berhenti atas tarik lalat. Ikut tuan-tuan tulis kat muka buku tarik lalat kat telinga lah, tarik lalat kat macam-macam kan. Terus lah, saya bukan cerita tarik lalat. Saya nak tunjuk contoh.
Tuan-tuan, saya nak tunjuk contoh. Contoh. Jadi, tuan-tuan tengok lah. Tanda-tanda tu berlaku arti kata, orang tua dulu, mana dia ambil? Ilmu ni mana dia dapat? Ashraf kata, elekti terus. Ashraf, elekti terus. Alah, saya cerita Ashraf minta maaf, bukan suruh Ashraf jadi elekti ya. Bukan nak suruh Ashraf jadi elekti, tak. Saya nak cerita tanda-tanda. Suruh kurang-kurang bila kita dapat tanda-tanda tu, kita berhati-hati. Baik, kita berhenti cerita tanda tik lalat. Pengalaman, betul Cik Arifin. Betul Cik Arifin, pengalaman. Orang tua dulu, pengalaman. Dia tengok bila benda tu berlaku, banyak sangat, kerap sangat. Oh, tanda macam ni. Maka dia pun tulislah kitab. Tanda-tanda tik lalat. Orang ni jadi apa? Kena ke sini jadi apa? Macam tu. Baik, berhentilah. Tak usah cerita tik lalat. Cerita baik buat apa? Bukannya wangi. No? Cerita lain. Baik, kita cerita pada tajuk kita yang asal. Tuan-tuan, kita belajar. Mana belajar pengalaman orang tua dulu? Saya dulu kawan orang tua. Bapak saya ni, dulu memang perawat. Jadi saya ikut bapak saya berubat mana pun saya ikut. Mana kawan-kawan bapak saya semua saya berkawan. Saya kawan semua orang tua. Jadi orang tua beritahu kawan, dia bercakap, dia cerita ke kita. Dia cerita ke kita. Jadi kita ambil betul-betul tu, kita faham. Bila orang tua cakap, saya faham, saya simpan lah otak. Bila cakap, saya faham, saya simpan lah. Oh, tanda macam ni. Terima kasih pada bagi love. Dia. Dah, berhenti. Atas cerita tidak. Kita nak cerita tentang kawan. Tentang kawan. Baik. Sedap cerita pula, no? Tapi saya cerita tak lama, tuan. 1 jam saya berhenti. Saya malah cerita panjang-panjang. Kan? 1 jam saya tak cukup lah tu. Berhenti. Baik, kita cerita pasal kawan. Tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan. Saya tengok. Orang tua dia perhati, dia tengok, dia hitai, dia kelih, dia pandang. Bahasa orang tua. Dia perhati, dia tengok, dia pandang, dia kelih, dia hitai, dia pandang. Bahasa-bahasa orang tua dulu masih bagi love. Ada juga gana daripada buku-buku bagi love saya. Love je lawa, comel pada love pada TikTok. Apa baik. Jadi saya cerita kita nak berkawan, kita perlu pilih kawan yang betul-betul boleh berkawan. Jangan pilih kawan yang mana kawan makan kawan. Sebab tu orang tua terima kasih pada bagi love. Terima kasih TikTok. Sebab tu kita nak pilih kawan, kita pilih kawan yang betul-betul boleh kawan. Jangan kita pilih kawan makan kawan. Jadi orang tua dulu nak berkawan, dia akan tengok siapakah orang yang boleh pilih kawan. Ada orang yang boleh pilih kawan, di mana kita tengok kawan dia hanya di kedai kopi je. Dia tak balik ke rumah. Kawan kat kedai kopi je. Ada kawan, dia berkawan sampai kat pintu pagar rumah je. Pintu pagar rumah je. Dia tak buat masuk dalam depan pintu rumah. Ada kawan, orang tua dulu, dia berkawan sampai depan pintu rumah je. Dia tak buat masuk dalam rumah. Ada kawan yang boleh masuk dalam rumah. Jadi, sebab tu saya kata, dalam adab berkawan, saya kalau tanya saya suka ikut petua orang tua. Baik. Hari ni, tuan-tuan tengok, dia berkawan, lalah kawan ambil bini buat lari. Pening kepala tak? Dia mijat bagi love, dia buka buku. Dia kawan-kawan dengan apa dia? Dengan dia. Esok kawan tu ambil bini dia. Bergaduh. Sebab apa? Terima kasih bagi love TikTok, bagi love. Sebab apa? Sebab dia tak ambil iktibar pengalaman. Terima kasih bagi love. Pengalaman daripada ilmu orang tua dahulu. Sebab tu hari ni saya ada di muka buku, saya di TikTok. Saya bercerita terima kasih pada bagi love, terima kasih. Saya bercerita sini, tuan-tuan nak pakai kah, tuan-tuan nak dengar kah, saya tak kisah. Sebab saya dah berumur dah. Paruh abad rumah saya. Jadi pengalaman saya, petua dulu, saya curahkan di sini supaya orang dapat pengetahuan. Esok jadi panduan. Nak pakai tak apa, tak pakai tak apa. Sebab dia bukan hadis, dia bukan dalil. Dia hanya pengalaman. Terima kasih bagi love kat saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Macam mana kita nak berkawan? Kita selalu dengar. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, biasa dengar tak? Biasa tengok tak? Kenal tak? Orang lelaki
Tak kisah lelaki ke perempuan pun tak kisahlah. Orang yang lelaki, tak kisah orang lelaki perempuan, tak kisahlah. Di mana kalau dia pijak tanah, dengar lah. Dia pijak tanah, dengar ni adab kawan ni. Ni petua orang tua-tua dulu. Kalau nak tengok orang tu kawan. Orang tua-tua dulu tak pakai kasut. Allah payah sikit pakai kasut. Kan? Dia kalau pijak tanah, tapak kaki dia tu putih. Macam ni, minta maaf bukan seorang aku hajar. Saya tunjuk kaki bukan aku hajar. Tapi nak pergi nak ajak. Minta maaf bukan saya kurang hajar tau. Lagi tuan-tuan kata seorang kurang hajar pula. Saya tunjuk tapak kaki, bukan tunjuk kat tuan-tuan tu nak mana? Nak. Tapi tak sedap kan kita kurang ajar. Boleh, tak apa tuan-tuan, saya tunjuk kaki ya. Boleh tak? Nak bagi orang faham. Terima kasih bagi bila daripada Sabah nah. Boleh tak? Tak boleh saya tak mau tunjuk. Lagi kita kurang ajar pula. Beribu orang tengok pula ni. Dia kata saya tunjuk tapak kaki kat orang tu. Marah dia. Boleh? Boleh. Boleh tak apa saya tanya, saya minta izin tu. Kan? Boleh kata anak-anak, boleh. Lagi kata tunjuk tempat biar kasih bagi dia. Lagi dia tu kurang hajak pula. Saya minta izin tu. Ni. Saya minta izin tu nah. Tuan-tuan ingat apa kaki ni tak ada petua ke? Banyak rahsia apa kaki ni. Orang tua dulu. Ni. Minta maaf lu tunjuk kaki nah. Ni. Nak cerita belajar kawan, belajar kaki tu. Boleh nah? Ni. Boleh, alhamdulillah boleh. Tak marah nah. Nak belajar ilmu tak apa kan? Nak belajar silap kena menendang. Betul tak? Nak belajar alhamdulillah. Ni, sebelum saya cerita pasal hebat kawan, kalau tengok, saya tengok tapak kaki ada petua. Tengok tapak kaki ada petua. Ni, saya nak tanya lah. Ada siapa-siapa yang permalu? Nak menjaga tak boleh? Nak cakap kepada orang malu? Ada tak? Ni ilmu tapak kaki. Ilmu tapak kaki. Ada tak? Dia nak cakap buat live. Dia malu. Dia kata, aku malu. Aku nak menjaga malu. Macam mana nak hilang malu? Sebelum bak kawan, saya tak terhenti bak kawan. Bak kawan saya stop sat. Bak kawan saya stop sat. Saya nak cerita kaki dulu. Pasal apa? Pasal malu. Dan saya tunjuk bak kaki tak apa. Saya tunjuk biar. Boleh lah. Ada seorang. Ada. Saya tanya apa orang ada. Hilang ileti. Ada suami saya bermalu. Ada. Tuan-tuan. Buat dia ni. Orang lelaki. Perempuan jangan buat. Orang lelaki buat lah. Orang perempuan jangan buat. Sebab malu tu iman. Ada. Baik. Kita. Kalau muka kita ni memang pemalu. Nak jumpa orang pemalu. Nak pergi sana pemalu. Menghadap orang pemalu. Sampai kata nak cari makan payah. Cerita ilmu tapak kaki. Saya ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok tuan. Saya walaupun cerita betul-betul tu. Terima kasih bagilah. Tapi saya ceritakan ilmu bagi orang faham. Ada. Baik. Bangun pagi-pagi. Sebelum lagi. Habis ni saya tak mau tanya anak-anak. Tak mau cerita dah. Tunjuk tapak kaki. Saya akan tapak kaki. Tunjuk tapak tangan. Petua tapak tangan. Semua petua ada. Semua petua dalam badan manusia ni. Saya belajar habis. Baik. Bangun pagi-pagi. Tak payah jampi tuan-tuan. Pemalu ni. Aliak-liak basi tu. Pertama sekali aliak-liak basi. Ludah tapak kaki ni. Puih, macam tu. Jangan ludah banyak-banyak. Ludah sikit syarat. Tuan-tuan syarat. Tuan-tuan ludah banyak-banyak esok. Esok. Saya gelak. Dengar lah. Cerita macam ni. Ni orang pemalu lah. Dengar orang yang pemalu. Ini ilmu. Bangun pagi-pagi. Ludah tapak kaki. Syarat lah. Macam tu. Boleh tak? Orang pemalu nak hilang malu. Supaya dia cari makan senang. Nak buat lah. Terima kasih bagi love. Kata macam ni. Puih, tak malu punya tapak kaki. Lagu mana tebal tapak kaki. Lagu itulah tebal muka aku. Gosok. Muka kita dengan tapak kaki. Tuan-tuan buat seminggu saja. InsyaAllah tuan-tuan tak malu. Hilang perasaan malu. Tak kisah kaki mana. Kaki kiri, kaki kanan. Kalau kaki kanan tak boleh angkat. Angkat kaki kiri, angkat kiri. Kalau kaki kiri tak boleh angkat, kaki kanan, pakai kaki kanan. Betul orang lama-lama. Betul kata betul orang lama-lama. Ludah tapak kaki kata lagu mana tebal tapak kaki. Lagu itulah tebal muka aku. Tak malu. Sebut tak malu. Gosok. Ambil tapak kaki kita. Gosok muka kita tu. Tuan-tuan ambil seminggu ya. Saya tak mau sembang. Jangan buat hari. Jangan. Tak kisah kaki mana pun. Tanah kaki macam mana. Kaki ada. Kaki orang. Kalau kaki orang kita pelendang. Tentu ada orang tanya dari muka buku. Kaki orang je. Kaki orang tu je makan pendang. Tu lekat kat muka dia tu. Dia kurang ajak sangat. Ambil punya kawan. Kawan tendang kat muka dia. Tu tapak kaki orang tu. Kaki ni boleh. Kaki ni tak salah. Kaki tuan tu dah lah. Kan? Ingat. Ini petua. Berhenti. Lawak-lawak juga.
Kan? Lawak, tuan. Tapi betul. Jadi. Orang kata lawak. Memanglah tuan dengar lawak. Tapi jadi. Walaupun betul. Habis sudah. Sudah lama-lama betul-betul tu hilang bak kawan. Sini lepas kaki balik. Betul orang tua dulu cara nak milih kawan. Berhenti. Dosa cukup. Cukup seminggu tebal kulit muka. Memang betul. Tebal. Memang dia buat live tak malu ke orang lah. Tapi ingat. Perempuan yang nak buat lah maruah. Bukan. Iman malu tu. Malu tu adalah satu daripada iman. Baik. Kita sambung tadi balik. Sudah. Berhenti pak kawan. Sudah. Terima kasih pada bagi topi tu. Baik. Tengok. Tapak kaki. Bukan saya aku ajar. Orang bila berjalan. Tuan-tuan tengok. Kaki saya insyaAllah sampai tuan-tuan. Bila kita berjalan. Tuan-tuan tengok. Antara tapak kaki sini. Dengan tapak kaki sini. Di sini ada tengok kan. Maksudnya. Orang yang normal. Yang boleh berkawan. Tapak kaki ni. Dia tak putus. Bila dia pijak tanah. Kita nampak. Bila basah kan. Dia pijak lantai. Kita nampak dia punya tapak kaki ni tak putus. Sambung. Tapi. Kalau putus. Maksudnya tertengah. Ini putus. Ini putus. Orang tu tak boleh buat kawan. Faham tak? Kak Siti Subang. Kaki sampai Ustaz. Sampai. Jangan marah lah. Saya tunjuk. Faham tak Isa Dan seulang kali? Faham tak? Faham Okey. Di muka buku faham tak? Tengok tapak kaki ni. Tengok tapak kaki sendiri memulih. Faham Maksudnya bila pijak tu. Tapak kaki dia tak putih. Maksudnya. Antara di sini, di tengah, di sini bersambung. Bersambung. Arti kata, orang tadi tu boleh buat kawan. Tapi belum habis lagi. Tak lengkap lagi. Tengok ciri dia. Kedua, orang yang berjalan, tapi, walaupun dia tak putus sama. Tetapi, bila berjalan, dia lompat gagak. Biasa tengok burung gagak tak? Burung gagak melompat tak? Lompat gagak. Yang tadi pertama tapak kaki tak putih. Ini saya cerita tanda-tanda tak kira laki ke perempuan. Kalau perempuan dia ambil laki kawan tu. Tak benar. Biasa. Tahu. Ada kata biasa. Ya jinjat. Betul. Gagak. Jalan dia jinjat. Lompat gagak. Jinjat. Rapat tu tak apa. Daya Amsyar. Rapat tu tak ada masalah. Ya. Kapak kaki dia jinjat. Tak lantai. Arti kita tengok gagak berjalan. Kalau tuan-tuan tengok gagak berjalan, dahlah kaki dia tak apat. Maksudnya dahlah kaki dia terputus. Kemudian bila berjalan, dia jinjat. Macam mana? Burung gagak jalan. Tanda-tanda. Orang lagu tu kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Kemudian, kita tengok tubuh badan kawan tadi tu pula tu. Dahlah berjinjat. Dia bercakap dengan kita. Sekejap suara besar. Sekejap suara kecil. Bila, ingat tuan-tuan, pertama sekali tapak kaki dia putus. Kan? Jadi tumit dia dengan hujung ni terputus, tengah-tengah putus. Arti kata orang tu kita kena berhati-hati. Yang kedua, walaupun dia dah terputus ataupun tak kan, kemudian bila berjalan, dia jinjat. Dia jadi macam lompat gagak. Kena hati-hati. Boleh tuan-tuan faham? Ingat lompat gagak nilai tahu cerita apa ni? Cerita adab cara berkawan. Baik, nak tengok kawan. Yang kedua, kita tengok orang tadi pula. Bila bercakap dengan kita, suara dia sekejap besar, sekejap kecil. Sekejap besar, sekejap kecil. Sekejap suara dia akan nampak bunyi besar. Sekejap kita dengar suara dia kecil. Biasa dengar tak saya jangan? Biasa dengar tak? Orang bercakap, kadang-kadang kita dengar suara dia macam suara kasar. Kadang suara lembut, halus. Sekejap kasar, kadang halus. Kawan kita bisa dengar tak? Belum jumpa lagi hati-hati. Orang kalau bercakap sekejap suara besar, sekejap suara kecil. Sekejap suara besar, sekejap suara kecil. Orang tu hati-hati berkawan dengan dia. Dia makan kawan. Yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini tengok badan orang. Ini fizikal manusia. Fizikal manusia yang patut kita belajar.
Pondan. Pondan dia saja buat. Ini tak. Ini pondan tu. Yang tuan-tuan tengok pondan tu. Yang kepit-kepit tu. Dia saja buat. Ini realiti. Sajak tak. Sajak saja buat. Ini dia cakap jadi sendiri. Kemudian, dalam dia bercakap, waktu dia bercakap tu dia rajin gelak. Cakap-cakap nak gelak. Bercakap-cakap nak gelak. Cakap-cakap nak gelak. Bila bercakap lagi nak gelak. Bila bercakap nak gelak. Jangan kawan. Hati-hati dengan orang macam ni. Biasa jumpa tak saya tanya? Banyak lah saya jumpa. Banyak lah. Bila bercakap lagi nak tawa. Bila bercakap lagi nak tawa. Bila bercakap nak gelak. Terima kasih pada bagi love. Biasa jumpa tak? Kalau ada perangai ni, buang perangai. Tolong buang perangai ni baik-baik. Ada biasa? Biasa. Biasa. Ingat tuan-tuan. Orang tua-tua dulu, kalau seorang kecil besar, dia hati-hati. Orang ni bahaya, makan kawan. Yang kedua, bila dia cakap, dia ketawa. Bila cakap, dia ketawa. Bila masih pada pergi love. Bila cakap, dia ketawa. Bila cakap, ketawa. Hati-hati. Orang ni makan kawan. Ya? Baik. Rupa yang keempat kan? Yang kelima. Ni tanda-tanda tuan-tuan. Tuan-tuan pakai tak apa? Tak pakai tak apa. Saya tak rugi pun. Saya dah tengok lah teman-teman tu. Saya dah lalu lah semua benda-benda tu. Saya dah lalu dah. Saya jumpa lah. Sebab apa saya seorang perawat. Saya berkawan dengan orang tua. Jadi saya jumpa macam-macam. Gelak manjang. Kalau orang tu gelak manjang tu, tiada orang tu gila. Di muka buku tanya. Dia jumpa orang tu gelak manjang. Orang gelak manjang tu, orang tu orang gila. Ya? Baik. Kita tengok ni pula. Bila dia tengok kita, dah lah kaki dia terputus, tapak kaki terputus. Berjalan lompat gagak. Lepas tu bila cakap ketawa, ketawa. Lepas tu pula suara kecil besar. Kan? Mai kelima pula. Bila tengok kita, mata kita, dia tak mau tengok mata. Tak bertentang. Kita tengok mata dia, tak bertentang mata. Mesti kali ataupun dia tunduk. Hati-hati. Orang yang kita bercakap, dia tak tentang mata. Dia kali kot lain. Hati-hati. Kenapa? Di hati dia ada benda yang tak baik. Sebab tu orang tua tu tak kawan. Biasa tengok tak? Bila kita sembang dia, dia dah tak boleh bertentang mata. Ya betul, tak kelakar pun. Bukan. Tak kelakar, dia jenis orang yang, bukan maksudnya. Cik Leha tanya, tak kelakar pun dia gelakkan ustaz. Maksudnya ni, dia cakap apa sikit nak gelak. Dia cakap apa sikit nak gelak. Hati-hati orang tu. Hati-hati. Ini saya cerita adat. Tuan-tuan, hari ni tak ada orang cerita dah. Hari ni tak ada orang cerita bab macam ni. Jadi saya, bila duduk, biasa bagi-bagilah. Bila duduk dengan orang tua, hari ni saya nampak anak muda hari ni, dah tak ada lah pengetahuan ni. Jadi saya sampaikan, supaya anak muda dapat dengar, faham, berhati-hati. Boleh tuan-tuan? Okey. Mata, tengok tak bertentang. Tengok mata tak bertentang. Bila tengok dia tunduk. Bila tengok mata dia mesti tunduk. Hati-hati, orang lagu ni jangan kawan tuan-tuan. Terima kasih bagi love. Bukan berhantu. Orang tu tak boleh kawan. Boleh baik. Yang tu apa nama yang tadi? Yang ketiga, yang keenam. Yang keenam, orang tadi tu dada berbulu. Hai, dia Pakistan banyak dada berbulu. Hai, jangan negro banyak dada berbulu. Dada berbulu. Dada berbulu, telinga berbulu. Cakap dada bulu tak apa. Dia mesti 2 4. Dada berbulu, telinga berbulu. Kalau dada berbulu saja tak apa, tak ada masalah. Kan? Tu orang kata kuat sek. Orang dada bulu ni kuat sek. Tu tak pi. Dada pun berbulu, telinga pun berbulu. Hati-hati orang macam ni, tuan-tuan. Ketiak. Nasib ketiak je berbulu. Toyol kata nasib baik kan? Ni toyol Toyol hijau kata nasib baik ketiak dia yang berbulu. Nasib baik toyol kata ketiak dia berbulu. Ni Muhammad Firdaus kata, saya dada berbulu tapi telinga tak bulu. Orang yang dada bulu ni seks dia tinggi, nafsu seks dia tinggi. Boleh lah. Baik, tuan-tuan faham tuan-tuan. Okey. Yang tadi dada berbulu, telinga berbulu. Berapa dah? Yang keenam. Yang ketujuh.
Orang mana? Kita tengok dia ni. Orang Melayu tapi muka Cina. Hati-hati orang macam ni. Orang Melayu muka Hindu. Orang Hindu muka Cina. Orang Hindu tapi muka Cina. Orang Cina muka Melayu. Orang Melayu muka Cina. Tak boleh. Kalau Melayu biar kulit Melayu ke? Hati-hati orang macam tu. Saya dua-dua bulu. Apa patut saya buat? Kalau kata dia dua-dua bulu, apa patut kita buat? Sebenarnya iman kita kena kuat lah. Kita jaga kawan lah. Bila kita ada tanda-tanda macam ada tanya saya lah. Saya ni dua-dua bulu. Apa buat? Dengar tuan-tuan. Walaupun dua-dua bulu, syarat tak cukup tak apa. Tapi kita kena hati-hatilah dengan yang kawan. Faham tak? Kalau sekiranya yang saya sebut ni syarat yang lengkap, jangan kawan langsung. Baik, sambung tadi lah. Di mana orang Melayu tapi muka dia muka Cina. Jangan kawan tuan-tuan, orang tua tak bagi. Tuan-tuan nak pakai tak apa. Tak pakai pun tak apa. Saya tak marah pun. Saya cuma cerita ilmu orang tua-tua. Kan? Dia kacukkan tu lain. Kalau dia kacukkan ni orang Melayu betul. Kalau kacukkan tu lain. Ni Melayu original. Orang kacukkan ni mak di Cina, pak dia Melayu. Dia kacukkan tu tak petikai. Tu genetik. Tapi ni mak Melayu, pak Melayu, muka Cina. Itu pelik. Hati-hati. Muka Jepun macam mana? Muka Jepun pun sama lah, tak boleh. Kalau Jepun biar Jepun, jangan muka Melayu. Hati-hati. Boleh. Yang berapa dah? Yang ketujuh kan? Yang ke-8. Dah sebut. Baru nak sebut, Siti dah sebut. Rambut dia kerintin. Kerintin macam negro. Kerintin. Rambut kerintin. Hati-hati. Bukan, kalau rambut kerintin, maksudnya kerintin, orang Melayu, rambut kerintin halus macam negro. Hati-hati. Dia akan makan kawan. Tapi tuan-tuan jangan marah tuan-tuan. Saya cerita ni, jangan kata apa-apa lah. Saya cuma cerita ilmu orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu, bila ada tanda-tanda tu, dia berhati-hati dan berkawan dalam adab kawan. Kalau sekiranya, yang saya sebut tadi tu, sampai 8 tu, lengkap segalanya. Tuan-tuan, jangan cuba-cuba berkawan dengan orang tu. Kalau setakat satu tanda tak ada masalah. Kalau setakat rambut kerintin saja berkawan tak ada masalah. Pergi kawan. Sebab rambut kerintin orang yang berani. Tapi kaki perempuan. Orang rambut kerintin ni, orang yang berani, hati dia kering. Tapi orang rambut kerintin kaki perempuan. Jaga tuan-tuan. Jangan dia mengorat silap. Silap dengan bini kita dia mengorat. Tu orang tua-tua dulu. Sebab tu orang tua-tua dulu dia hati-hati. Tapi orang rambut kerintin ni jangan marah saya. Kalau ada tuan-tuan rambut kerintin dalam ni jangan marah saya. Saya cuma cerita ya ilmu orang tua-tua. Tuan-tuan marah saya tak kena. Kalau tuan-tuan marah saya tak kena. Saya cerita ilmu orang tua-tua. Kan? Kan? Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan minta maaf ada pelanggaran. Ada pelanggaran apa ada? Akan dihentikan. Tanda kebencian. Okeylah tuan-tuan. Dia kata ada pelanggaran cerita petua, dia kata pelanggaran kebencian, dia kata orang komen dekat TikTok. Ni ya. Jadi saya letak cerita banyak akan dihentikan. Okeylah, saya tutup dululah untuk TikTok nah. Ada pelanggaran hebat, ada tanda kebencian. Cerita petua pun tak boleh, sayanglah. Okeylah, untuk TikTok semua saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelanggaran kebencian. Okeylah, TikTok saya tutup dululah.